Parit Jawa merupakan sebuah mukim yang terletak berhampiran Selat Melaka di selatan Padang. Mukim ini juga dikenali sebagai Kampung Baharu dan Kampung Parit Jawa. Nama Parit Jawa itu dikatakan berasal dari parit yang digali oleh orang-orang Jawa yang berasal dari Kepulauan Jawa, Indonesia. Hasil usaha Haji Jabar dan rakan-rakan, Parit Jawa menjadi terkenal dan menarik, bukan sahaja bagi penduduk Parit Jawa tetapi juga penduduk dari tanah besar Cina. Kedatangan orang Cina ke Pulau Jawa adalah atas sebab pelombongan yang pesat di Bukit Mor yang terletak di timur laut Parit Jawa. Bukit Mor yang terletak di sebelah timur Parit Jawa menjadi sebuah mercu tanda bagi nelayan tempatan. Peningkatan jumlah penduduk di Bukit Mor mengakibatkan permintaan bagi sumber makanan juga meningkat hingga menjadi faktor perkembangan kampung nelayan Parit Jawa. Demi menjaga keselamatan nelayan di laut, para penduduk Parit Jawa telah membina sebuah rumah ibadat. Rumah ibadat ini yang dinamakan Chui Mei telah dibina pada tahun 1877. Hasil derma daripada 3 individu iaitu Shu Tiyan, Chang Shengling dan Hong Mingping. Reka bentuk rumah ibadat Chui Mei ini dapat diklasifikasikan sebagai sebahagian daripada seni bina Hokkien. 讲翠美古庙，它基本上是这个福建风格的建筑。那福建风格它有什么特色呢？但其中一个最大的特色，它的屋顶是双飞燕。如果大家可以看到双飞燕，双飞燕的意思是后面是燕子的尾巴，燕子的尾巴是开翘的，开叉的。 Kedudukan naga yang menegak mengukuhkan lagi fakta bahawa rumah ibadat ini sudah lama dibina, iaitu sejak 142 tahun yang lepas. Secara keseluruhan, Tokong Chui Biking dapat dibahagikan kepada beberapa ruang, iaitu bahagian pintu masuk depan, Dewan Utama, Dewan Sembahyang dan ruang mezbah. Seni bina Cina mempunyai pembahagian ruang yang unik, di mana pelan bangunan bersifat simetri. Reka bentuknya menggunakan pelan lantai yang panjang untuk memisahkan ruang yang secara amnya seakan-akan berlapis dari satu ruang ke ruang yang lain. Upacara biasa ketika melawat tokong ialah seseorang mesti berdoa terlebih dahulu dari pintu masuk menghadap keluar. Apabila memasuki tokong, seseorang itu mesti menyeberangi sebuah batu yang mendatar. Dipercayai bahawa seseorang itu akan meninggalkan semua perkara negatif dan buruk di luar tokong. Di Dewan Sembahyang, pengunjung akan berdoa kepada Shan Chaya dan 4 panglima iaitu Chang, Huang, Su dan Li yang merupakan pelindung Dewa Qing Shui. Akhirnya berpindah ke kawasan mezbah di mana pelawat berdoa kepada Tuhan utama iaitu Dewa Qing Shui. Bahan binaan utama yang digunakan di Tokong Chui Biking adalah cengal yang sudah matang. Tiang dan rasutnya kebanyakan diperbuat daripada kayu, kecuali pelapiknya. Tokong Chui Biking mempunyai 2 jenis gaya bumbung iaitu Yingshan di blok lama. Bumbung jenis ini hanya mempunyai lebihan di depan dan belakang bangunan saja, manakala sisi bumbung dilebihkan hanya hingga ke tepi dinding. Kedua, jenis Shishan di bahagian blok baru. Bumbung jenis ini mempunyai lebihan yang dilanjutkan di semua sisi bangunan. Gaya pembinaan seni bina tradisional Cina terdiri daripada bingkai, substruktur dan juga bumbung. Ini mewujudkan pelbagai permukaan dan rupa yang selari dengan struktur. Struktur yang paling terkenal di bangunan tradisional Cina ialah Tai Liang. Tokong Chui Biking ini menggunakan Tai Liang, di mana ia mempunyai beberapa lapis rasuk dan tiang.
你对埃及人来讲100年太短了啊，但是对我们来讲，对美国人来讲100年很长啊，所以我们要重视这个时间，应该放在在地的思考啊，比方说100年对巴东来说很重要啊，如果你在巴东发现一个100年的老房子啊，那我们首先要重视它的历史年代啊，然后再从中进一步说，怎么样巩固它，怎么样维护它等等这样的一个情况。